Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat bersyukur kerana pada hari ini saya diberi peluang untuk membuat persembahan mengenai Sustainability Project Management P5 Standard yang merupakan salah satu daripada topik yang amat penting sekiranya kita ingin menjalankan sesuatu projek mampan. Saya juga amat bersyukur kerana saya telah pun dijemput oleh Majlis Bandaran Ulu Selangor kerana mereka telah mengadakan satu bengkel atau workshop yang khas untuk memberi garis panduan landscape mampan untuk Ulu Selangor, dan atas tindakan ini saya rasa ia adalah salah satu daripada usaha yang amat penting, terutama sekali apabila negara kita sedang menjalankan satu persediaan untuk menjalankan satu blueprint untuk SDG dan juga untuk ESG. Mungkin ramai amat peka tentang 17 SDG, tapi untuk ESG itu adalah salah satu daripada satu apa dipanggil gabungan di antara social, environment dan juga governance yang merupakan satu laporan yang amat penting untuk dilaporkan pada tiap-tiap tahun sekiranya seseorang pengurus itu ingin melaporkan projek mereka mengikut kriteria-kriteria P5 ya. Jadi sekarang ni saya akan menceritakan tentang apa yang dimaksudkan tentang framework P5 ya. Sebelum tu saya ingin mencerita tentang latar belakang saya. Saya dahulu adalah seorang pegawai kerajaan juga yang pernah bekerja di Kementerian Kewangan, di Jabatan Perdana Menteri, di salah satu JLC which is Multimedia Development Corporation, dan juga di Malaysia Adventures. Jadi semua organisasi yang saya berkecimpung adalah khas untuk menilai ataupun mengakses projek-projek yang ada impak kepada ekonomi, terutama sekali kepada sosial, kerana maklumlah bila kita menguruskan dana atau menguruskan usahawan, kita ingin memastikan bahawa semua impak-impak yang dikenal pasti itu membawa hasil. Jadi salah satu daripada saya punya kewajipan, walaupun saya banyak menjalankan tugas sebagai coach, trainer dan juga consultant, salah satu daripada bidang saya ialah untuk pastikan ramai yang ingin menjalankan projek mampan itu mempunyai framework yang tentu ya. So saya telah berkecimpung dalam bidang P5 ni ataupun standard P5 framework ni sejak 2014 bila saya mengenal tentang satu akreditasi organisasi yang bernama GPM Global yang merupakan salah satu daripada peneraju ya untuk menengahkan ataupun nak membawa ke hadapan satu model yang boleh dikatakan model yang amat penting sekarang ini sekiranya kita nak membangunkan projek mampan ya. Ramai orang mungkin ingin mengurus projek secara sekaligus, tapi bila kita nak menjalankan projek mampan, kita haruslah mengenal pasti banyak kriteria-kriteria lain yang penting, kerana kita tahu bahawa pengurusan projek itu bukanlah satu benda yang kecil, dia adalah merupakan projek yang harus dipantau dari segi risikonya dan juga dari segi nilainya ya. Jadi kita tahu bahawa di dalam bidang industri ya, tak kira dalam bidang industri perkhidmatan ataupun dalam industri-industri yang lain ya, pembuatan ataupun industri-industri perkhidmatan seperti tourism, hospitality, food ya, dan lain lagi perkhidmatan yang lain. Semua perkhidmatan ini merupakan pengurusan mampan yang amat penting untuk dipelajari dari segi kemampanan pengurusannya. Alright. Jadi kalau sesiapa yang
terlibat secara langsung dalam bidang logistik, dalam bidang IT, dalam bidang kewangan ataupun dalam bidang education ataupun dalam bidang pengurusan untuk hospitality ataupun travel agent ataupun urusan-urusan lain dalam bidang wholesale dan juga perdagangan. Semua bidang-bidang ini adalah merupakan impak-impak yang perlu dikaji dengan begitu kuat kerana dia membawa satu penemuan yang baik sekiranya diatur secara murni, ya. Jadi dalam bidang-bidang lain yang lebih di mana projeknya mungkin begitu lebih besar, mega projek, dia mestilah juga dipantau kerana ia merupakan pemakaian aset-aset terutama sekali aset-aset persekitaran ataupun bangunan ataupun aset-aset yang telah dibangun ataupun yang akan dibangun. Ia merupakan salah satu daripada pembangunan yang perlu mencapai kepada kemampanannya. Jadi apa yang saya ingin ceritakan di sini bahawa sekiranya kita ingin pergi kepada kemampanan, kita pasti kena tahu kenapa kita berminat dalam bidang ini. Adakah kita ingin mencapai matlamat bangsa-bangsa bersatu sahaja, yang 17 matlamat tersebut, ataupun kita sudah ada niat untuk menyelamatkan kita punya tenaga supaya tidak membazir, kita punya matlamat untuk membuat waste management yang lebih teratur, terperinci dan juga lebih kekal dari segi pengurangan karbon dioksida, ataupun kita sudah ada projek-projek yang mana kita nak mengeluarkan impak-impak CSR di mana ada kumpulan-kumpulan yang tentu akan mendapat manfaatnya. Semua ini adalah salah satu daripada impak-impak yang ingin kita aturkan daripada awal, ya. Daripada awalnya kita mesti dah ada dia punya matlamat, ya. So this is where bila kita ingin menjalankan projek leader tersebut mestilah mempunyai kepimpinan untuk menjalankan projek tersebut. Jadi bila kita sebut tentang P5, P5 standard, ya, sustainable practice dan impact assessment ini adalah standard antarabangsa. Ya, bila kita sebut P5 ni, dia adalah standard antarabangsa, dia dipakai oleh berbagai-bagai negara, ya. Sebab dia sudah mereba ataupun sudah dikenal pasti sebagai framework yang lebih membawa kepada pengukuran impak kepada sosial, persekitaran dan juga ekonomi. Jadi pada mereka yang mungkin belum kenal lagi, di sini yang saya akan memperkenalkan GPM. GPM Global itu merupakan akreditasinya, tetapi dia punya apa dipanggil kurikulum ataupun isi konten untuk kita memahami apa yang disebut sebagai pengurusan. Kita kena faham bahawa pengurusan yang kita ingin aturkan itu adalah pengurusan projek, ya. So di sini saya sebagai salah satu daripada orang yang mula-mula membawa program GPM ni tadi di peringkat negara, saya telah berkecimpung pada tahun 2014 dan pada 2015 saya telah membawakan penganugerahan, ya, anugerah untuk Malaysia GPM Awards, dan juga pada 2016 saya sudah tubuhkan satu NGO yang bernama Sustainable Business Network Association Malaysia, yang mana kita ingin memastikan semua gulungan belia ataupun gulungan SME ataupun syarikat-syarikat kecil dan sederhana boleh memahami projek-projek tersebut sekiranya mereka menjalankan projek sama ada untuk syarikat mereka ataupun klien mereka ataupun untuk kerajaan, kerana semua ini adalah merupakan satu ekosistem yang perlu dibuatkan bersama, ya. Dan salah satu daripada apa kita kata berita yang terkini lah, kita tahu bahawa bila cerita pasal project management, ramai orang ingat project management yang mungkin lebih awal dahulu amat terkenal lah PMI, Project Management Institute. Sekarang ini PMI sendiri telah bergabung dengan Green Project Management kerana mereka tahu apa yang mereka belajar selama hari ini masih lagi cetek kerana mereka mempelajari ilmu 3P, Product, Process, Profit.
Dan sekiranya produk proses profit sahaja, maka kita tahu impak kepada people dan planet tersebut tidaklah akan dapat tercapai kerana pengurusannya adalah hanya setakat 3P. Jadi bila mereka tahu bahawa sekiranya nak mencapai impak kemampanan, kelestarian, mestilah mencapai 5P. Di sinilah mereka sendiri telah bergabung untuk mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan P5 itu tadi daripada GPM supaya semua profesional PMI yang digelarkan PMP itu tadi akan dapat menimba ilmu khas untuk pengurusan projek mampan. Dan ini berita yang mungkin pada siapa yang ingin Google pada bulan 2 tahun ini, gabungan ini telah mula memberi kesan kepada mana-mana negara yang mana mereka tahu bahawa sekiranya mereka ingin menimba ilmu dalam pengurusan projek mampan, mereka perlulah menimba ilmu mengenai P5 tersebut, ya. Itu adalah merupakan kompetensi yang harus dipelajari, ya. Jadi pada mereka yang belum faham, GPM sebenarnya dari segi organisasi dia merupakan satu organisasi yang mengeluarkan bukan pertaulihan sahaja, ya, ataupun persejilan, tetapi mereka juga mengeluarkan berbagai ilmuwan, ya, orang yang sama ada nak jadi trainer, nak jadi consultant, nak jadi assessor dan seterusnya. Sesiapa yang memakai standard P5 tersebut, mereka boleh juga dinilai projeknya untuk sama ada penganugerahan untuk projek mereka ataupun mereka sendiri boleh mendapat persijilan untuk projek mereka. Jadi kami bila sudah faham tentang framework P5 ni, so sama ada ingin ke kiri atau ke kanan, sama ada untuk menimba ilmu untuk sendiri ataupun nak menimba ilmu untuk organisasi, kesemua daripada standard P5 itu boleh diguna pakai untuk matlamat masing-masing, ya. Sama ada untuk kompetensi untuk diri sendiri ataupun kompetensi untuk syarikat ataupun organisasi. Now, untuk mereka yang ingin mendalamkan ilmu mereka dalam P5 ni tadi, ianya disebut sebagai Prism Practitioner. Okay, so sebagai Prism Practitioner, ia merupakan satu title yang sekiranya mereka mengambil khusus 3 hari dan terusnya menjawab soalan, ya, soalan multi choice question, ya, multiple choice, 150 question, dan sekiranya mereka pass soalan-soalan tersebut dengan markah 75 ke atas, maka mereka bolehlah mendapat satu persejilan dipanggil GPMB itu tadi, ya. So dengan itu mereka sudah pasti mempunyai ilmu untuk memakai, ya, standard P5 tersebut. So pada mereka yang belum faham tentang buku P5 ini, dua buku ini adalah merupakan buku sebagai guidelines ataupun sebagai bimbingan untuk membasti bagaimana projek mampan itu boleh dibangunkan, ya. So kalau mereka sudah bertauliah, seorang yang ada GPMB, maka dengan mudah dia boleh menjalankan tanggungjawab tersebut. Tetapi sekiranya mereka tidak ditauliah lagi, maka memadailah mereka mendapat bantuan daripada profesional lain yang sudah pun bertauliah supaya kita boleh bantu bersama bagaimana nak mencapai penggunaan P5 tersebut kepada projek mereka, ya. So pada sesiapa yang ingin mempelajari tentang P5, inilah salah satu pada ilmu yang kita boleh bawa ke Majlis Perbandaran Hulu Selangor, ya. Dan ini kita panggil framework P5 ni. So framework P5 ni merupakan macam salah satu ontologi ataupun kalau setengah orang kata dia merupakan ramuan-ramuan, ya. Ramuan-ramuan kemampanan yang boleh dipakai sama ada untuk reporting, ESG reporting, ataupun untuk dipakai untuk membangunkan sesuatu projek. Kita tahu bahawa setiap projek itu berbeza. Tidak
ada satu projek yang sama ada dalam berbagai bidang pun, ya, bidang sama ada dalam bidang keusahawanan ataupun dalam bidang hospitality, manufacturing ataupun dari bidang perkhidmatan, ya, semua mempunyai projek yang berbeza. Dan sekiranya mereka ingin menjadi seorang usahawan yang lebih peka menjalankan tugas dengan tidak merosakkan alam, dengan tidak, ya, menghancurkan planet kita, maka mereka sudah menjalankan tanggungjawab yang apa yang kita kendaki sekarang ini. Sebab ramai orang tak faham, ya, kenapa kerajaan ataupun kenapa dunia sudah meminta supaya semua syarikat-syarikat bursa atau syarikat-syarikat yang bertaraf antarabangsa kena membuat report ESG. Kerana ia merupakan salah satu daripada mandat ataupun satu yang dah diberi apa dipanggil compulsory, ya, satu yang dikenakan sekiranya mereka tidak melapor apakah impak-impak yang mereka telah keluarkan hasil daripada projek mereka. Di sini kita kena faham, kita tidak boleh lapor semua projek kerana satu projek itu mempunyai impak yang berbeza. Sebab itu bila kita nak melaporkan sesuatu projek, kita kena pasti dulu projek apakah yang nak dilapor. Dan sama ada projek itu projek sederhana ataupun projek itu projek kecil ataupun projek besar macam mega. Dan laporan yang kita kena gunakan adalah laporan yang mengikut standard macam GRI ataupun United Nations Global Compact. Ini adalah prinsipal-prinsipal kategori yang perlu dilaporkan. Kita tak boleh laporkan semua. Ini merupakan dia punya senarai. Jadi kalau kita sudah ada P5, kita sudah ada pemilihan P5 tersebut di kolom hijau, kita sudah tahu sekiranya kita nak buat laporan GRI, kita boleh pakai kolom biru. So bila kita selarikan mereka, apa yang kita pilih di kolom hijau itu tadi boleh dilaporkan di kolom biru. Sekiranya kita memilih, ya, laporan mengikut United Nations Global Compact pula yang warna pink ni, sekiranya kita nak mengikut senarai laporan mereka, maka sekiranya you sudah pilih P5 itu tadi, maka laporan tersebut boleh dijalankan kerana dia adalah satu aliran mengikut kolom-kolom tertentu. Ini yang memudahkan pelaporannya. Ramai orang pada mulanya tak tahu bagaimana nak buat laporan sebab mereka tidak ada rangka kerja. So bila kita sudah buat P5 daripada peringkat awalnya, maka sudah tentu laporan itu boleh dimudahkan. Now, pada mereka yang sudah pasti tahu bagaimana nak menggunakan P5, mereka akan lebih mudah untuk menceritakan tentang kenapa kita ni perlu peka, ya, perlu peka untuk menguruskan projek. Sebab setiap kes berbeza, ya, dan setiap kes mempunyai impak yang juga berbeza yang perlu dipantau dan terus diraporkan, ya. Jadi ada template-templatenya yang kita gunakan di dalam GPM ni di bawah kita punya P5 framework yang kita pakai sebagai standard untuk memastikan laporan kita itu selari dengan standard antarabangsa, ya. Jadi kenapa kita kena peka tentang planet ni? Kita tahu pembaziran sudah berleluasa dan sekiranya kita tidak kawal, semua pembaziran ini akan jadi makanan kita. Ya, so kalau kita kata semua barang-barang terbuang ini akan menjadi kehidupan untuk kita mencari makan, itu bukan satu perkara yang mustahil kerana bahan-bahan ini sudah menjadi bahan-bahan untuk kita semula dan bahan-bahan untuk kita make sure tidak akan berlaku lagi apa-apa pembaziran. Jadi kalau tidak, bahan ini akan merupakan pemakanan kita pada masa hadapan. Jadi kalau kita tidak pastikan alam kita selamat, maka kita tidak boleh selamatkan alam, ya. Sebab kita tahu sekarang ni dengan tanggungjawab yang kita telah jalankan dan pengukuran yang kita telah kita dah ukurkan, kita sudah memahami bahawa kita sudah memakai 1.7
benua. Dengan secara tidak disedari, apa yang kita jalankan telah memakan benua kita dalam keadaan melebihi daripada apa yang sepatutnya. Ini merupakan satu perkara yang amat penting, bahawa kelakuan dan pembaziran dan cara kita mengurus projek-projek kita sudah tidak menjalankan tanggungjawab yang betul. Maka sudah tentulah pengukuran yang kita jalankan dulu tidak membawa hasil. Sebab itu sekarang pengukuran yang kita kena bawa ialah pengukuran yang boleh memastikan planet kita tidak tergugat. Ini yang P5 tu tadi, memastikan bahawa kita tidak merosakkan alam. Kalau kita just pakai pengukuran biasa juga, apa yang kita jalankan selama hari ini, maka mungkin dalam 2-3 tahun lagi kita perlukan 2.0 punya benua. Jadi mana kita nak dapat benua ni? Kerana kita sendiri sudah memakan kita punya benua tu dalam keadaan tidak disedari, seolah-olah kita sudah orang kata melampaui batas, ya. Jadi that's why kita sekarang ni mengukur semua impak-impak projek kita itu supaya 1.7 ni tadi boleh dikurangkan. Kita bukan nak menambahkan, kita nak mengurangkan supaya kita pastikan dunia kita itu tidak dikejami ataupun tidak diancami oleh anasir-anasir ataupun perkara-perkara yang merosakkan alam lagi, ya. Sebab kita sudah peka dengan keadaan yang mungkin selama hari ini kita ingat kita betul, ya, sebab kita tahu bahawa a lot of kita punya projek kita fikirkan bahawa kita adalah orang yang lebih mahir untuk mengurus banyakkan kita punya aset, ya, aset dunia. Tapi apabila kita pastikan bahawa semua pelibatan manusia dalam menguruskan aset-aset ini banyaknya memastikan bahawa mereka mempunyai sistem yang betul. Tapi akhirnya kita nampak kebanyakannya membawa kepada kemudaratan. This is where the 3P model, product, process, profit itu tadi, pengukuran yang selama hari ini kita fikir betul. That's why kita sekarang ni sudah ada di dalam golongan 1.7 Earth. Ini yang membuatkan kita sudah mengukur performance yang tidak memastikan kepada kebaikan. Kita mengukur performance based on profitability. So bila kita mengukur performance based on profitability, semua perkara yang lain kita abaikan. Ya, jadi di sinilah kita kena betulkan matlamat kita bila kita nak jalan projek sekarang ini, supaya tidak memikirkan kepada keuntungan sahaja, tapi memikirkan kepada pembuangan, pembaziran dan kerugian dari segi tenaga dan seterusnya. Ini yang membuatkan kepentingan kita bila kita nak menjalankan sesuatu projek itu, kita tahu kita mungkin ada produk, ada perkhidmatan yang elok, yang kita rasa cantik, molek dan seterusnya. Dan aset-aset yang kita jaga mungkin aset-aset yang bagus. Tapi projek-projek yang kita jalankan untuk mengambungkan antara produk yang aset itu, projeknya tidak mampan. Di sinilah kesilapan kita, bahawa bila kita nak menguruskan projek itu, kita menggunakan proses 3P dan kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk alam tu tadi sudah tidak ada. Kita sudah tidak peka dengan apa yang kita sepatutnya menjalankan tugas, ya. Di sini kita tahu setiap projek itu mempunyai hasil pulangan yang berbeza. Jadi kalau kita adalah seorang pengurus projek, kita tahu banyak hasil lain yang boleh kita kecapi sekiranya kita tahu macam mana nak mengembang projek kita itu untuk dapatkan matlamat-matlamat yang lain, ya. Seterusnya kita tahu bahawa bukan semua projek itu mudah. Ada projek yang memang memerlukan, ya, pelibatan dengan
sistem-sistem dengan gabungan-gabungan dan juga rakan partnership dan seterusnya. Itu membuatkan projek itu lebih complicated ataupun lama untuk diselesaikan. Itu adalah projek mega contoh. Kalau kita menjalankan projek yang mudah, kecil, sama ada projek untuk 6 bulan, untuk 8 bulan, projek 3 bulan, itu projek yang mudah. Yang mana kita boleh kawal projek tersebut dalam masa yang singkat dan kita boleh pastikan apakah jenis pembangunan yang kita nak kita awasi supaya pembangunannya tidak lari daripada elemen mampan yang kita nak kontrol tu tadi, yang kita nak carikan impact. So this is where bila kita sudah peka, kita ada satu pengurusan mampan yang baik, kita boleh tahu apakah kelaikan yang kita nak dan bagi kita ke mana kita nak mereka projek tersebut. Ramai orang bila dia nak sesuatu projek itu, dia terus pergi kepada terus pergi menjalankan tugas tersebut tanpa dia mereka apakah impak yang nak dikaji dulu. Terus pergi kepada penyelesaian dan apabila projek itu dah habis, baru nak tahu apa impak yang telah dapati daripada projek tersebut. Di sinilah selalunya kesilapan berlaku kerana daripada awalnya niat untuk mencari impak itu tidak ditanam. Ya, bila niat untuk mencari impak itu tidak ditanam, maka sudah tentulah impak itu tidak boleh diukur pada akhirnya. Ya, so this is where macam kita nak pasang niat puasa. Kita tak boleh pasang niat puasa semasa kita sedang berpuasa. Kita pasang niat puasa sebelum kita berpuasa. Barulah kita tahu sama ada kita dapat nikmat puasa tersebut. Ya, so begitu juga dengan project management. Sebelum kita nak mendapat impak dia, kita kena kaji apakah impak sosial yang kita nak dapatkan daripada hasil projek tersebut. Dan apakah impak elemen persekitaran yang kita nak kaji supaya ia tidak terjebak dalam apa yang kita nak uruskan. Dan begitu juga dari segi bidang ekonominya ataupun pengurusannya ataupun dia punya governance-nya. Di sini pengurusan leadership tersebut amat penting. Sebab itu ramai orang bila nak buat projek dia suka buat komiti. Bila buat komiti tak ada leadership sebab dia hanya bagi serahan tugas untuk diberi secara sukarela kepada mereka yang terlibat dalam komiti. And this is where the problem is bila you buat sesuatu projek mengikut komiti. That's why bila dalam projek management mampan, kita kena ada leadership. Kita ada project leader, kita ada team project. Bila you ada team project, that is where we will know. Team leader tu nak buat projek apa, nak impact apa. Team member dia tahu, okey, ini area-area yang kita dah kena pasti datanya perlu ada. Sama ada sebelum menjalankan tugas dan selepas menjalankan tugas. Dan lepas itu, siapakah yang akan menjalankan tugas tersebut untuk mendapatkan data-datanya. This is where bila kita nak menjalankan sesuatu impak itu, kita sudah pasti projek yang kita nak jalan ini, dia punya jangka hayat dia panjang ke pendek? Is it a 3 months project, a 6 months project, a 1 year project? Kita kena pastikan supaya impaknya dapat diketahui dan boleh diukur. Sebab setiap projek ada budget. Right? Setiap projek ada budget. So this is where bila kita menjalankan sesuatu impak tu, kalau setakat nak guna traditional project management, then you akan dapat benefit secara tradisional lah. Dan sekiranya you nak projek yang ada impak mampan, maka sudah tentu daripada awalnya you dah boleh pastikan sama ada you boleh kontrol projek you untuk mendapat kemampanan tersebut. Okay? So di sini adalah salah satu daripada sifat untuk kita mengurus projek. Kita mesti ada business case, kita mesti ada project title dan result selepas kita dah dapat kelulusan untuk budget dan outcome-nya lepas kita dah menjalankan projek, ya. Dan kita tahu bahawa sekiranya kita menjalankan projek itu sahaja 3P dan application of knowledge and skill tu adalah khas untuk kita menjalankan secara efisien dan efektif.
Tapi kalau kita nak jalankan 5P, dia mesti dah ada elemen sustainability ya. So selalunya bila dalam elemen sustainability ni kita tidak jalankan kalau tidak ada kepentingan daripada investor ataupun kita punya stakeholder kita ataupun ketua-ketua kita, sebab mereka lah orang yang mentauliahkan projek kita supaya menjalankan dengan lebih mampan ya. So sekiranya kita ingin bawa projek kita pada fasa-fasa kemampanan, inilah salah satu daripada proses yang kita perlu jalankan ya. So pada mereka yang ingin melalui proses tersebut, kita boleh menjalani satu case by case untuk kita gunakan P5 standard tu dengan guideline tu supaya ada satu haluan ataupun case study yang boleh digunakan untuk dipakai kepada projek yang kemudian ya. Ini yang selalu kita buatkan sebagai short term project untuk digunakan sebagai case study dan dipakai sebagai satu contoh sekiranya nak buat projek mampan nanti boleh tahu bagaimana nak menjalankan projek yang mampan yang lain kerana sudah ada satu case study ya. Begitu juga kalau kita tahu bahawa sekiranya kita betul-betul serius untuk menjalankan projek mampan, 5P itu mesti ada dalam tangan kita. Kita tahu masa itu penting, kita tahu skop untuk menjalankan tugas tu sama ada dalam masa jangka hayat itu penting ya, di bawah kos yang telah diputuskan. This is ni kita tahu nilai ataupun risiko dan manfaat itu mesti di bawah penjagaan yang jitu, bukannya ada elemen-elemen unsur-unsur yang boleh merosakkan. Dan bila kita buat laporan tersebut, maka sudah tentu laporannya adalah hasil untuk memberi kepentingan, impak kepada society, kepada environment dan juga kepada ekonomi. Hasil daripada sama ada daripada produk ataupun perkhidmatan yang diberi ya. Dari saya terangkan sekali lagi, P5 ini adalah merupakan agenda untuk setiap projek ya, agenda. Dan pada mereka yang belum lagi mengenali P5, People, Planet, Prosperity, Product and Process, setiap kategori yang kita kenal pasti ini ada dia punya penerangan dia ya. So kalau dari segi social impact ada 4 kategori, environment ada 4 kategori, ekonomi ada 3 kategori. Setiap kategori ini dia ada elemen-elemen impak yang nak dikenal pasti. Ini untuk produk dan proses tadi, ada 2 kategori untuk produk dan ada 3 kategori untuk proses. Dan bila kita nak tengok, bila dah ada 4 kategori untuk social impact dia tadi, di bawah setiap 4 kategori ada breakdown lagi. Breakdown untuk memastikan apakah elemen-elemen impak yang nak dikaitkan dengan projek kita. Bukannya semua kita akan ambil. Kita kena pastikan yang mana terdekat dengan projek kita. Ya, kita bukan nak jadi hero, nak kata kita semua ada benda ni. Tak boleh. Sebab dia merupakan elemen cost. Sama ada kita ada bajet yang menjalankan semua ataupun appropriate ataupun benda tu ada kena-mengena. Kalau tidak, kita perlu buat laporan tersebut ya. Jadi di sinilah pekernya seorang pengurus projek, the leader tu kena tahu apakah yang membawa impak yang penting ke dalam projek mereka. Sama ada untuk society dan customer, human rights ataupun ethical behavior. This is where practice kita tu untuk menjalankan projek mampan itu merupakan minda yang membawa kepada penggunaan P5 standard ya. So begitu juga bila kita nak buat environment impact, transport, energy, land, air dan water ni, semua ni ada pengukuran dia. So kalau kita lebih kepada energy ataupun lebih kepada air, dan kita laporkan hasil daripada perhubungan tersebut. Bukan kita nak laporkan untuk semuanya. This is where pemilihan dalam environmental impact itu hanyalah berkait dengan project title yang kita dah pernah pasti tadi. Begitu juga dengan impact ekonomi, sudah tentunya kita kena pilih mana satu yang betul kena dengan
cara perniagaan kita tersebut dan bagaimana orang lain juga mendapat manfaat dari segi prosperity-nya. Okay? Di sini kita tahu bahawa bila kita sudah ada P5 tersebut, ramuan kita itu, penceritaan kita itu merupakan modal kita, merupakan branding kita, merupakan IP kita, ya. So bila kita sudah ada IP itu tadi, sudah tentu kita punya project success kita tu bukan setakat dari segi outcome dia punya kejayaan dia, juga dari segi pengurusan projek dia. Sebab itu pengurusan projek itu merupakan syarat penting untuk dikawal. Sekiranya pengurusan projek tidak dikawal, projek tersebut mungkin lari daripada landasan yang sebenarnya dan hasilnya mungkin tidak tercapai dengan betul. So, dan sekiranya kita berjaya, maka laporan kita mungkin boleh dikeluarkan sebagai salah satu daripada kejayaan yang boleh membawa kepada satu perkara yang lebih mudah untuk difaham bagaimana you menguruskan projek tersebut. Ini contoh-contoh untuk memastikan sejauh mana impak yang boleh dibawa sekiranya kita menguruskan projek yang baik. Ini boleh dibawa sebagai salah satu daripada laporan untuk kita bawa ke mana-mana lah, ya. Okay. Dan banyak lagi cara kita nak melihat kemampanan kita, sama ada dari segi elemen impak tersebut ataupun dari segi cara kita menilai kos projek tersebut, sama ada di bawah penjagaan kita ataupun di luar kawalan kita, dan sama ada ia mengikut tarikh-tarikh yang ataupun timeline yang sudah disediakan, dan seterusnya kita tahu bahawa orang ramai sama ada mereka ada elemen feedback yang baik, ya. So semua ini adalah merupakan salah satu daripada elemen pengukuran yang penting, ya, untuk kita pastikan projek kita mampan. Ataupun dari segi kos, kita boleh laporkan sama ada projek kita yang kita jalankan di bawah pengurusan kita itu membawa impak-impak seterusnya. Okay? So di sini kita nak bagi tahu bahawa seperti impact ni bukan setakat nak cerita pasal people dan planet dan juga ekonomi dan cara kita mengawal, tapi operational impact. Setakat mana kita nak memastikan bukan setakat nak follow ISO saja, tapi kita nak juga membawa kepada pengukuran procurement yang betul mengikut impak. Ramai orang buat sistem procurement dalam keadaan ia merupakan salah satu daripada SOP-nya, tapi adakah ia mengikut impak projek yang nak dikawal itu tadi, ya. So this is where green procurement selalunya difahami sebagai projek yang khas sahaja. Padahalnya pada kita menjalankan setiap projek, setiap kali kita mengendalikan projek, green procurement adalah based on you punya impact. That's why pengawalannya mestilah dikenal pasti daripada awal impaknya sebelum kita membuat apa-apa pembelian. Okay? Dan di sini kalau kita adalah lebih membawa kepada elemen-elemen accounting, then of course kita boleh memberitahu tentang apakah nilai-nilai yang nak kita tonjolkan sebagai salah satu pada kewibawaan kita dalam menjalankan projek, ya. So di sini adalah salah satu daripada sijil-sijil yang kita boleh bawa kepada Majlis Bandaran Ulu Selangor sekiranya nak menjalankan kursus 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, untuk memberi kompetensi kepada pegawai-pegawai ataupun nak menjalankan projek-projek mampan untuk dikenal pasti sebagai satu contoh, ya, contoh awal untuk dikaji sebagai salah satu projek yang diguna pakai untuk dipelajari oleh orang ramai atau pegawai-pegawai. Kita boleh bekerjasama dalam bidang tersebut, sebab tanpa ada kes kita tak boleh buat laporan tersebut, sebab dia bukan satu ilmu sahaja, dia adalah pemakaian ilmu. So bila kita memakai ilmu tersebut, kita kena pasti kita mempunyai bidang penggunaannya secara project base. So sekiranya kita ada projek, barulah kita boleh kaitkan P5 tersebut dengan projek, ya. So saya tahu bahawa
pada hari ini merupakan pengenalan sahaja untuk diri saya kepada Majlis Pembandaran Hulu Selangor. Saya memang bersyukur dan terima kasih kepada jawatankuasa pada bengkel pada hari ini kerana memberi peluang pada saya untuk berucap, dan sekiranya ada persoalan sila kemukakan kemudian ya untuk saya jawab. Saya minta maaf kerana saya tidak boleh hadir di bengkel tersebut, bengkel pada hari ini, sebab saya berada di luar kawasan dan ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Saya terpaksa membuat video ini untuk memberi laluan sebagai salah satu alternatif untuk saya mencapai persembahan saya ya. Sekian, terima kasih.